Berdasarkan slide ini, kita tengok surah ini dibacakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat dalam solat subuh pada hari Jumaat. Okey, untuk clue yang kedua, Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga mana baginda membaca surah ini bersama surah Al-Mulk. Jadi berdasarkan dua clue yang Ana katakan tadi tu, mungkin ada para sahabat yang dapat teka. Okey. Memang untuk soalan surah kedua ni tak clear mana. Tapi alhamdulillah jawapannya betul. Surah As-Sajadah. Jadi fadilat kita membaca surah As-Sajadah, Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa ada di kalangan umatku yang menghidupkan sunnahku, maka aku mengasihinya. Jadi bila mana kita membaca surah ni, maka kita akan tergolong dalam orang-orang yang akan mendapat syafaat Nabi Muhammad. Sebab nanti mana di akhirat kelak, semua orang yang kita sayang termasuklah ibu bapa kita, sahabat-sahabat kita, semua orang ni akan pergi mencari kita. Tapi mereka cari ni bukan untuk bagi syafaat, tapi mereka cari untuk bagi pahala. Kecuali Nabi Muhammad dan para ulama yang akan mencari kita untuk bagi syafaat. Jadi kita kena banyakkan bersahabat dengan para ulama dan kita banyak berselawat kepada Nabi dan mengikut sunnah-sunnahnya. Okey, faham? Jadi untuk surah yang ketiga, ni, seperti mana dalam slide, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca surah ini, maka jauhlah dia daripada kebapaan buat selama-lamanya. Okey, so untuk surah ni ada satu clue je. Jadi Ana bagi clue-clue lain. Surah ni juga diturunkan apabila ramai orang musyrik yang meragui hari kiamat. Surah ni juga menurut para ulama afdal untuk dibaca pada waktu pagi. Sebab surah ni dapat memudahkan kita untuk mendapat rezeki. Okey, pada peserta hari ni mantap lah. Okey, semua betul. Okey, next untuk surah yang keempat. Jawapan dia surah Al-Waqiah tadi. Untuk surah yang keempat. Okey, seperti mana dalam slide ini, Nabi pernah dalam suatu kisah seorang sahabat mendirikan kemah di atas sebuah kubur yang tak disedarinya, dan apabila dia berada di dalam kemah tu, dia mendengar satu suara orang membaca surah ini sampailah khatam Al-Quran. So apabila dia ditanya kepada Nabi bersabda, surah inilah yang akan menyelamatkan kita daripada azab kubur. Surah ni memang satu surah yang famous lah. Okey, nice. Jawapan dia surah Al-Mulk. InsyaAllah betul. Okey, Ana rasa untuk energizer mungkin setakat ni. Mungkin Ana boleh tanya, mungkin ada peserta yang dapat berkongsi ibrah yang kita dapat daripada kita mengetahui fadilat kita membaca 4 surah ni. Surah Al-Kahfi, surah As-Sajadah, surah Al-Waqiah dan surah Al-Mulk. Mungkin ada para peserta yang boleh share ibrah yang mereka dapat. Saudara Harith, ada ke tu? Ada. Okay, mungkin saudara Harith boleh bagi sedikit ibrah tentang apa yang saudara Harith dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu slide energizer tadi tu, kita dapat ketahui fadilat ataupun kata kehebatan lah surah-surah yang telah diturunkan ni. Jadinya rugi kalau kita tak amalkan perkara yang Rasulullah amalkan.
sebab Ana nampak benda ni sangat-sangat baik lah untuk kita. Itulah yang Ana dapat sepanjang slot energizer yang dibawa oleh Ustaz Syauqi tadi. Siap. Tak adalah soalan aku, Anan ni still student lagi. So, rasa insyaAllah setakat tu saja perkongsian untuk teka-teki surah kita pada pagi ni. So, daripada Ana rasa surah ni walaupun kita rasa benda ni benda yang ringan, benda yang biasa, tapi padahal benda ni antara benda yang akan disoal oleh Allah di akhirat kelak. Seperti mana dalam nasyid yang biasa kita dengar, khafifatan 'alal lisan sakinatan fil mizan. Benda-benda ni, perkara ni sangat ringan pada lisan tetapi sangat berat pada timbangan. Kerana pada mindset kita benda-benda ni hanyalah benda yang mudah, benda yang tak perlu pun kita ingat, tapi pada akhirat kelak benda ni lah benda yang Allah akan tanya. Mungkin Allah akan tanya, aku berikan kamu 20 tahun untuk hidup di dunia ni, adakah kamu dapat tahu surah-surah aku yang aku turunkan kepada kamu sebagai panduan? Mungkin adakah kamu tahu fadilatnya, adakah kamu mengamalkannya dalam kehidupan seharian kamu? Mungkin insyaAllah kita boleh mengamalkan 4 surah ni sebagai permulaan. So, Ana rasa insyaAllah setakat ni saja perkongsian Ana pada pagi ni. InsyaAllah mungkin saya dapat mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Nak serahkan kepada MC majlis kita pada pagi ni. Jazakallah khairan jazak. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Syauqi, insyaAllah ke atas orang kata apa slot kita yang pertama, slot kedua kita energizer berkaitan dengan orang kata apa clue teka-teki surah pilihan. Alhamdulillah. Okay, baik. Untuk jadi insyaAllah Ana ada satu keinginan. Kalau boleh ada minta, kalau boleh lah, kalau yang ada kekangan tu kita sama-sama kita buka kamera, sama-sama kita buka kamera, orang kata apa untuk mungkin sahabat-sahabat kita boleh buka kamera. Kalau ada kekangan tak ada masalah, insyaAllah. Jadi untuk kita teruskan pada slot yang ketiga lah, insyaAllah. Ana rasa dan yakin semua pun dah bersedia untuk slot kita yang ketiga, iaitu slot yang kita orang kata apa yang ditunggu, insyaAllah, iaitu slot sharing time ataupun tajuknya pada pagi ini iaitu muhasabah dan persediaan final exam, insyaAllah. Jadi pengisi kita pada pagi ini bukan salah-salah orang, insyaAllah. Jadi iaitu saudara Akmal Hafiz, insyaAllah. Jadi Ana menjemput dan Ana mempersilakan saudara Akmal Hafiz untuk memberi sedikit perkongsian pada pagi ini, insyaAllah. Dipersilakan saudara Akmal Hafiz. Pada tafadhal mashkura. Persilakan, insyaAllah. Baik, terima kasih Tuan Moderator Saudara Syahmi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan kesyukuran kepada Allah. Pagi ini kita dapat bersama-sama membacakan Al-Maqsurat pagi. Ada dalam kalangan kita pun alhamdulillah kan, mungkin yang berkesempatan untuk berqiyamul lail pagi tadi, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga kita pagi ini dapat lagi diberikan nikmat kesihatan dan juga kita masih lagi dapat bernafas pada pagi ini kan. Alhamdulillah. Okay, baik, insyaAllah. Pertama sekali yang saya hormati dan kasih, saya perasan kat sini ada Tuan Presiden kita, Tuan Presiden PMI UPM, barisan pimpinan PMI UPM yang baru. Saya perasan juga ada MPP kerohanian dalam ni, dan juga sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, insyaAllah. Jadi untuk pagi ni just sharing ringkas saja berkenaan dengan tajuk apa tadi?
muhasabah dan persediaan final exam. Okey, baik. Sebelum kita pergi kepada muhasabah dan persediaan final exam ni kan, seperti mana yang program yang telah dianjurkan oleh PMI UPM berkenaan dengan kempen Kemulan ni kan. Semua tahu ke apa kelebihan ataupun kepentingan lah Kemulan ni sendiri? Mungkin boleh komen sikit, letak dekat chat masing-masing. Letak je apa-apa yang sahabat-sahabat semua tahulah. Bila sebut je Kemulan ni, apa kelebihan dia? Satu perkataan pun tak apa. Okey gitu. Waktu mustajab doa. Okey. Ada lagi. Tak apa, tak ada yang betul, tak ada yang salah. Bangun malam. Waktu beribadah paling hampir dengan Allah. Okey, baik. InsyaAllah. Betul lah tu apa yang sahabat-sahabat sebutkan kan. Bila sebut je Kemulan, kita tahu yang tu bangun malam kan. Sempat saya cari berkenaan dengan Kemulan ni kan. Dalam Sinar Harian punya lifestyle punya artikel, dia tulis berkenaan dengan Kemulan. Kemulan. Bila mana kita sebut Kemulan ni, dia terbahagi kepada, maksudnya bukannya hanya selepas tidur saja dipanggil sebagai Kemulan, tapi solat malam ni terbahagi kepada dua, iaitu sebelum tidur dan solat sebelum tidur dan solat selepas tidur. Yang ni lah, kedua-duanya ni lah dipanggil sebagai Kemulan. Okey, baik. Kedua-duanya tetap dipanggil Kemulan, namun solat selepas tidur ialah Kemulan yang termasuk dalam kategori tahajud. Cuma solat yang dilakukan sebelum tidur itu kualitinya tidak sama seperti solat tahajud yang dilakukan selepas bangun daripada tidur. Okey, baik, insyaAllah. Yang penting kita ada azam dan kita berkiamulan lah, insyaAllah. Okey, nikmat buat ibadat lain macam sikit. Allah suka orang kiamulan. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi kita terus, insyaAllah kita masuk kepada tajuk kita berkenaan dengan muhasabah dan persediaan final exam. InsyaAllah. Semua dah sedia ke final exam ni sebenarnya? Ke tak bersedia lagi? Study week pun macam tak study week kan? Ada assignment lagi nak kena hantar. Ke macam mana? Boleh tulis sikit dekat chat. Masya Allah. Belum. Baru siapkan assignment. Azri Syam kata belum. Saudari Ayuni Said kata baru siapkan assignment. Asrina setuju. Belum mula lagi. Okey, baik. Okey. Mungkin bila sebut pasal persediaan ke arah peperiksaan ni, apa yang sahabat-sahabat semua dah ready, apa yang kena buat lepas ni? Sebab ada yang belum siap, belum mula lagi kan. So apa persediaan yang sahabat-sahabat semua akan buat bila mana nak hadapi peperiksaan? Boleh tulis lagi, insyaAllah. Saya suka lebih kepada dua hala lah kan, sharing ni. Kalau saya sampaikan seorang rasa tak syok. Macam mana sahabat-sahabat? Apa persediaan, antara persediaan lah yang sahabat-sahabat perlu buat bila mana nak menghadapi final exam. Ulang kaji daripada Arifah. Daripada Zulaika buat timetable study. Terbaik. Daripada Amiratul Hafizah study. Tu core dia lah kan. Daripada Asrinah minta tips akademik dengan lecturer. Kadang-kadang bukan minta tips, bukan sekadar minta tips kan. Kita minta apa yang akan masuk dalam final exam. Itu pun salah satu juga. Okay, daripada Hazri Sam, buat jadual belajar untuk study week. Okay, daripada Akasha, susun masa sebaiknya. Nur Syuhadah, tengok masa tarikh exam final. Okay, baik. Seperti mana yang sahabat-sahabat semua nyatakan dalam ruangan chat, semua adalah betul. Ada yang call mak ayah, manfaatkan masa study week untuk study betul-betul lah.
semua yang sahabat-sahabat nyatakan ni semua tak ada yang salah kan. Semua di peringkat kita boleh amalkan. Okay, insyaAllah masa pun tak panjang. Saya nak kongsikan apa yang kata-kata nasihat lah daripada Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Siapa kenal? Kenal ke tak kenal? Boleh respon sikit dekat chat. Daripada Azni, mula-mula kena kuat fizikal dan mental. Okay. Tu pun betul juga kan. Kalau kita tak kuat fizikal dan mental kita tak ada semangat nak belajar kan. Tak ada rasa roh nak ke arah final tu pun satu perkara besar juga kan. Okay, ramai kenal lah. Alhamdulillah. Ni bukan orang biasa-biasa ni. Okay, pesanan daripada Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Pertama, beliau menyebutkan ni Ana kongsikan ikut kesesuaian kita lah kan. Ni beliau kongsikan dah lama, cuma waktu tu dalam fasa fizikal, maksudnya kita peperiksaan secara fizikal. Tapi sekarang ni kita Ana cuba sesuaikan dengan fasa sekarang lah kan. Kita peperiksaan secara online dan sebagainya. Baik, apa yang disebutkan? Pertama, setiap malam solat taubat, solat hajat dan juga solat sunat istikharah. Okay, so 3 perkara ni kena buat setiap malam bila mana kita nak menghadapi final exam nantilah kan. Kenapa kena solat istikharah kan? Kenapa kena solat sunat taubat? Kenapa kena solat sunat hajat kan? Kita tahu bila solat sunat taubat ni kita banyak dosa. Kita nak bertaubat dan kita minta Allah lah. Kita minta daripada Allah supaya Allah menghapuskan dosa kita kan. Istikharah pula sebab apa? Sebab supaya mudah jawab soalan kan, ataupun kita minta supaya pilihan yang kita study nanti adalah pilihan yang betul yang akan masuk dalam exam. Perkara-perkara macam itulah kita minta daripada Allah SWT. Dan maksudnya jangan bila mana kita nak menghadapi final exam ni kan, kita bukan sekadar cukup solat sunat istikharah saja kan, tapi kita kena usaha, kena doa dan juga kena tawakal. Tu jangan lupalah kan. Kemudian apa lagi Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah kata, istighfar 100 kali. Istighfar 100 kali kan. Kemudian kita maafkan semua guru-guru kita, semua kawan-kawan kita, ibu bapa kita kan. Kemudian kita doakan juga guru-guru kita, kawan-kawan kita, ibu bapa kita kan. Bila mana kita doa kepada kawan-kawan kita dalam diam kan, dan malaikat aminkan doa kita, dan insyaAllah malaikat pun akan doakan juga untuk kita. So bila mana kita doa dalam diam kepada sahabat kita tu kan, kita minta supaya Allah berikan kemudahan untuk dia jawab exam dan sebagainya. Kemudian malaikat aminkan kan. Bila mana malaikat aminkan, malaikat doakan juga untuk kita perkara yang sama. So banyakkan doa kepada doa kepada kawan-kawan kita. Kemudian apa yang disebutkan oleh DMFK, Ana sebut DMFK lah, mudah sikit kan. Panjang pula nak sebut nama. Yang kedua disebutkan adalah solat 5 waktu kena jaga. Nak study je, bukan study je bila nak hadapi final exam ni, tapi kita kena jaga solat 5 waktu. Kemudian yang ketiga disebutkan ulang kaji ni seboleh-bolehnya fokus lah kan. Seboleh-bolehnya fokus, pastikan tak ada muzik yang mengganggu, TV kat rumah tutup kan. Jangan belajar kat sebelah TV pula kan tak dapat fokus. Kemudian duduk kat kerusi hadap kiblat, senyum baca Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian surah Al-Insyirah. Kenapa surah Al-Insyirah? Siapa tahu kenapa DMFK minta untuk bacakan surah Al-Insyirah? Apa kelebihan dia? Tahu ke? Okey, daripada Ayuni Said, lapangkan dada. Bila sebut surah Al-Insyirah ni, bila insyaAllah kita cuba amalkan kan, insyaAllah kita akan dilapangkan dada. Sebab tu bila mana tak kisahlah kita menghadapi kesukaran ke apa kan, kerisauan dan sebagainya, kita cuba amalkan baca surah Al-Insyirah ni. Okay, baik, yang keempat, apa yang disebutkan oleh DMFK adalah
pagi peperiksaan tu kan, hari peperiksaan kita tu yang kita dah tanda dekat kalendar semua tu, solat hajat 2 rakaat. Kemudian kita solat subuh. Kemudian sarapan tu cantiknya disebutkan makan buah dululah. Makan buah dulu, lepas tu barulah makan makanan yang sedia ada, yang ibu bapa kita masak ataupun kakak-kakak kita, abang-abang kita masak, ataupun kawan-kawan kita yang rumah sewa masak, macam tu lah. Kemudian diminta untuk minum air manis. Sebab apa? DMFK kata kenapa minum air manis? Sebab dia supaya kita punya fikiran kita ni lah, macam mana nak kata, nanti sahabat-sahabat cuba carilah kan, kenapa ke minum air manis. Okay, baik. Kemudian yang kelima, dalam perjalanan yang ni secara fizikal lah kan, maksudnya bila mana kita dah nak ready nak masuk Zoom pula, kita dah ready nak menjawab peperiksaan tu, kita doa kan, kita doa Rabbi Yassir wala tu'asir. Rabbi Yassir wala tu'asir tu apa? Nanti sahabat-sahabat semua cari maksud dia lah kan. Penuh dia Rabbi Yassir wala tu'asir, Rabbi Tamim bi khair. Lepas tu kita doakan juga supaya Allah permudahkan jawapan pula. Permudahkan jawab soalan kan. Selawat banyak-banyak, baca surah Al-Insyirah banyak-banyak, istighfar kan. Sepanjang maksudnya kita dah ready kan, dah ready nak masuk. Kemudian apa yang dikongsikan oleh DMFK lagi, yang keenam, buang air kecil dan besar siap-siap. Buang air kecil dan besar siap-siap. Sebab apa? Kalau bila mana kita nak exam nanti kan, kalau kita tak buang, nanti akan mengganggulah. Satu, mengambil masa untuk kita menjawab exam kan, nak kena pergi tandas semua kan. Kemudian kita tak dapat fokus dengan baik kan, nak jawab exam tu sendiri. Okay, kemudian apa yang ketujuh? Yang ketujuh tak apa, yang ke-8. Ini yang ketujuh lah. Yang ketujuh, amalkan bacaan Bismillah dulu. Mulakan dengan Bismillah kan. Baca surah Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Insyirah dan juga selawat. Yang ni kena selalu amalkan lah. Selalu amalkan. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh DMFK, lepas habis paper tu kan, apa dia sebutkan? Lepas habis paper tidur lah. Macam tu kan? Bukan? Dah lega Okay. DMFK kata apa? Lepas habis paper jangan bincang dengan kawan-kawan. Jangan bincang dengan kawan-kawan. Sebab apa? Sebab apa DMFK kata jangan bincang dengan kawan-kawan? Ke biasa bincang je, tak ada masalah kan? Okay. Daripada Ayuni Said kata stres. Malia Syafiqah nanti kecewa. Betul lah tu apa yang disebutkan. Nanti stres tak sama jawapan, nanti rasa stres kalau jawapan salah. Okey, betul. Semua sahabat-sahabat semua kata kan. So jangan bincang dengan kawan-kawan. Sebab apa? Kalau kita silap kan, ataupun macam yang sahabat-sahabat semua sebutkan, perkara ni akan terganggu fikiran kita. Kita ada subjek-subjek lagi akan datang. Ada orang ada 9 subjek untuk final exam kali ni kan. Baru satu subjek, lepas tu tiba kita bincang, dah terganggu fikiran dah kan. Kita rasa down nak hadapi next paper. So sebaiknya jangan bincang dengan kawan. Apa yang perlu buat, lepas habis paper terus prepare next paper. Terus prepare next paper. Jangan buang masa. Memang kalau bincang lepas exam dengan kawan-kawan memang tak ada apa dah, macam tak boleh nak ubah dah apa semua kan. Fokus untuk next paper. Kalau nak bincang pun lepas habis semua paper lah, nak bincang-bincang pun. Okay, baik, insyaAllah. Okay, itu berkenaan dengan final exam lah, insyaAllah. Okay, baik. Kemudian apa yang diminta oleh penganjur berkenaan dengan muhasabah kan. Semua tahu ke apa kepentingan muhasabah diri? Okey, sebelum tu, muhasabah ni apa? Semua tahu ke? Boleh tulis sikit muhasabah ni apa? Ke orang Sabah ke nak jawab boleh juga. Orang Sarawak dia lain sikit ke macam mana? Ya, cuba tulis. Muhasabah ni apa sebenarnya?
Okey, Malia Syafiqah kata muhasabah ni refleksi diri. Okey. Ada lagi? Mungkin ada jawapan lain kan? Muhasabah ni sebenarnya asal perkataan daripada Sabah. Dia orang Sabah ni mungkin macam tu kan. Okey, daripada Asrina Datuk Robinson, Mona Sarawak. Astagfirullah. Okey, baik. So seperti mana yang sahabat kita sebutkan, refleksi diri. Tu mudah kata lah kan, macam mana kita nak faham berkenaan dengan muhasabah tu sendiri kan. Okey, baik. Jadi saya nak kongsikan kat sini daripada blogspot Himpunan Nasihat dan Dakwah kan, Ensiklopedia Dakwah Lajnah Pendidikan Dewan Ulama ada kongsikan berkenaan dengan kepentingan untuk kita muhasabah diri ni. Okey, baik. Mungkin sebelum saya kongsikan, daripada sahabat semua boleh tulis dulu kenapa sahabat semua rasa penting refleksi diri ni, ataupun sebenarnya penting ke tak penting sebenarnya. Okey, soalan pertama lah, muhasabah diri ni penting ke tak penting sebenarnya? Boleh tulis dekat chat. Okay, daripada Azni penting, Malia penting, Muhammad Hazri Syam penting, Arifah. Okey, baik. Penting sangat. Sangat penting. Satu. Tertiba satu kan. Kenapa satu? Penting lah. Okey. Okey, baik. Nak katanya muhasabah ni sangat penting. Sebab apa penting? Boleh tulis sikit sebab apa penting? Kita dapatkan jawapan yang pelbagai. Kalau saya bagi mungkin dari side view saya je kan, apa yang saya baca. Tapi kalau sahabat-sahabat semua bagi daripada apa yang pengetahuan sahabat-sahabat semua kan, kita share banyak-banyak. Okey, apa kepentingan muhasabah diri yang sahabat-sahabat semua boleh share lah. Okey, untuk improve diri. Banyak ni. Tak sempat nak baca. Scroll lagi sangat. Okey, untuk improve diri. Kemudian yang kedua apa? Dapat belajar daripada pengalaman, nak perbaiki diri, nak improve diri ke arah super. Bukan Superman Okey, baik. Seterusnya untuk jadikan diri kita bertambah baik. Untuk kenal kekuatan dan kelemahan diri, improve diri, tahu kekurangan. Kemudian apa? Supaya tak ulang kesilapan yang sama. Tajdid niat. Okey, banyak kan. Bila sebut pasal muhasabah diri, banyak kepentingan dia. Macam yang sahabat-sahabat semua sebutkan. Dan apa yang boleh saya tambah kat sini daripada blogspot yang saya bacakan tadi. Pertama yang disebutkan adalah insya-Allah dengan kita buat bermuhasabah diri ni akan dihilangkan segala musibah dan hisab kita akan diringankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, hati kita ni akan terasa lapang. Akan terasa lapang terhadap kebaikan dan utamakan akhirat daripada dunia. Kan? Macam tadi pun, bila mana kita nak hadapi final exam kan? Nak hadapi final exam, kita nak rasa tenang betul. Nak rasa tenang dan sebagainya. So, kena perbanyakkan muhasabah diri. Ni berkait rapat lah. Berkait rapat. Kan? Maksudnya bila mana kita nak hadapi final exam tu bukan semata-mata kita nak buat persediaan final exam je. Kan? Tapi hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan manusia kita kena jaga. Okey, baik. Kemudian apa yang disebutkan yang ketiga iaitu muhasabah diri ni akan membebaskan kita daripada sifat munafik. Munafik ni macam mana? Apa sifat munafik? Antara dia apa? Boleh tulis sikit. Mana yang tahu? Sifat munafik. Sebab bila mana saya Ana pernah menghadiri kuliah lah ilmu berkenaan dengan satu perkara ni, bila mana kita nak hindari diri kita daripada satu sifat buruk ni kan, kita kena kenal dulu sifat buruk tu apa kan. Sifat buruk tu apa, kemudian bila kita dah kenal sifat buruk tu, kita buang daripada diri kita. Kemudian apa? Kemudian kita isi dengan sifat-sifat yang baik. So sifat munafik tu apa? Apa antara sifat munafik? Boleh share sikit dekat chat. Saya pun tak ingat ni. Ana pun tak ingat. Okay, apabila berkata berdusta, apabila diberi amanah dikhianati. Okay. Daripada Azni pula, berjanji dimungkari, bergaduh berlebihan. Okay, daripada Zulaika, bila berjanji dia mungkiri. Okay, baik. Tu antara sifat munafik lah yang boleh kita keluarkan. Kalau sahabat-sahabat semua
pernah dengar ataupun ingat berkenaan dengan sifat munafik ni ada dalam hadis, betul? Dalam hadis Rasulullah kan, ada sebut berkenaan dengan sifat munafik ni. Kalau tak silap Ana ada 3 perkara. Nanti sahabat-sahabat semua boleh cari kan. Bila kita dah kenal sifat tu, kita buang daripada diri kita kalau ada kan, buang daripada diri kita. Ataupun bila mana perkara sifat tu tiba-tiba datang, kita istighfar, kita perbaiki diri. Kita berhenti sekejap, kita istighfar, kita perbaiki diri, tajdid niat, macam yang sahabat kita sebutkan. Okey, baik. Itu yang ketiga. Kepentingan untuk kita muhasabah diri. Yang keempat apa? Yang keempat, yang terakhir ni yang disebutkan adalah muhasabah diri ni akan memperbaiki hubungan kita sesama manusia kan. Bila mana kita muhasabah diri ni kan, kita akan rasa macam kita ni ada banyak buat silap pada orang lain kan, kita ada banyak kekurangan kan, kita ada buat dosa dan sebagainya kan. So kita akan ada wujud dalam diri kita tu rasa rendah diri kan, rasa rendah diri. Bila mana kita tak bermuhasabah diri kan, bila mana kita tak bermuhasabah diri, kita rasa macam kita ni perfect. Kita rasa kita ni perfect, kita rasa kita ni yang alim lah, yang paling alim antara yang alim kan, antara yang terbaik dalam kalangan ahli kuliah kita. Kalau kita tak bermuhasabah diri kan. So kita sebagai umat Islam ni kan, memang ditegah daripada sifat-sifat yang membesarkan diri kita kan, sifat-sifat takbur, sombong dan sebagainya. Perkara tu memang tak digalakkan. Jadi macam mana nak elakkan perkara tu kan, nak buang perkara tu? Kita bermuhasabah diri sentiasa kan. Kita fikir sejenak kan apa yang kita buat dan sebagainya. Okey, baik. Tu berkenaan dengan kepentingan muhasabah diri, antara yang Ana boleh share daripada bacaan Ana. Kemudian bagaimana pula kan, bagaimana nak muhasabah diri? Tadi kita kongsi kelebihan tadi kan, tapi ada je yang sahabat-sahabat kita dah ada tulis sikit berkenaan dengan bagaimana nak muhasabah diri ni. Daripada sahabat semua boleh share sikit macam mana kita nak muhasabah diri ni. Kita dah tahu benda tu penting kan, tapi bagaimana pula kita nak bermuhasabah diri lah kan, kita nak amalkan. Sebab bila mana kita ada sesuatu ilmu tu kan, cantiknya adalah kita amalkan ilmu tu dan kita sampaikan kepada orang lain. Itu adalah yang terbaik kan, daripada kita just kutip ilmu tapi kita tak amalkan, ilmu tu sia-sia lah. Okey, macam mana? Bagaimana kita nak bermuhasabah diri? Macam mana sahabat-sahabat semua muhasabah diri? Macam yang ke atas tadi, Fatimah sebut hisap diri kan, Sakinah sebut tajdid niat. Apa lagi yang boleh kita buat untuk kita muhasabah diri ni? Okey, itulah antara dia kan. Okey, daripada Husni, minta sahabat-sahabat tegur kita kan. Tu pun salah satu cara bagaimana kita nak muhasabah diri kita kan. Ada orang dia macam dia tak pernah minta pun teguran daripada sahabat-sahabat. Sebab dia mungkin dia merasakan dia dah cukup baik dan sebagainya. Yang itulah yang kita risau kan, bila mana kita tak dapatkan feedback daripada sahabat-sahabat kita. Okey, baik. So apa yang boleh saya tambah kat sini, pertama sekali macam yang sahabat kita sebut, minta sahabat-sahabat tegur kita. Itu yang pertama lah kan. Kita dapat terima nasihat daripada pihak lain. Kemudian yang kedua apa? Kita pilih orang-orang soleh sebagai sahabat kita. Sebab apa? Sebab orang-orang soleh ni kan, mereka akan bila nampak je sesuatu perkara yang lain macam ataupun yang kita buat perkara tu tak baik dan sebagainya kan, orang-orang soleh ni lah yang akan tegur kita kan, yang akan tegur kita, nasihat kita kan. Berbanding orang yang kalau berbanding dengan orang yang bersama kita tu suka asyik puji kita je kan.
dia macam ni. Antara orang soleh yang selalu tegur kita dengan antara sahabat lain yang tak pernah tegur kita, just puji kita je, mana sahabat pilih? Mana antara dua orang ni mana yang kita pilih? Kita perlu pilih orang yang soleh ni. Sebab apa? Bila mana kita bersama dengan orang-orang soleh ni, kan, dia tegur-tegur kita, kita boleh muhasabah diri, kan. Bila mana buat muhasabah diri yang kita dapat tadilah, kan, apa kelebihan-kelebihan dia. Tapi kalau bila mana kita betul-betul rapat, asyik bersama dengan orang yang suka puji kita je, kan, kita akan rasa tinggi diri. Kita akan rasa tinggi diri, kita akan rasa sombong, kita akan rasa besar, kan. Itu inilah yang paling hebat, kan. Kita sebagai presiden MPP, kita sebagai presiden Persatuan Mahasiswa Islam, kan. Semua jawatan kita longgok, kan. Lepas tu orang puji-puji kita dan sebagainya. Yang tu yang menyebabkan kita timbulnya sifat sombong, sifat membesarkan diri, takabur dan sebagainya. Yang tu yang kita perlu elak, kan. Jadi kita perlu cari, pilih orang-orang yang soleh sebagai sahabat kita. Bukan nak kata orang-orang yang tak soleh ni kita hindarkan, bukan. Jangan. Kita kawan dengan semua, kan. Tapi kita lebih rapat dengan sahabat-sahabat yang soleh ni, kan. Dan kita dakwah, kita perbetulkan, kita nasihat kepada sahabat-sahabat yang lain juga, mana yang kurang baik dan sebagainya, kan. Kemudian yang ketiga apa? Cara dia nak muhasabah diri. Yang ketiga adalah kita mengasingkan diri untuk memuhasabah diri, kan. Kebiasaannya kalau pernah dengar Ustaz sebut sebelum tidur, kan. Sebelum tidur kita bermuhasabah diri, kita reflect diri, kan, apa yang kita dah buat sepanjang sehari, kan. So perkara-perkara tu boleh kita amalkanlah, kan. Kita fikirkan, adakah apa yang aku buat ni betul, kan, dan sebagainya, kan. So kita banyakkan muhasabah dirilah, insyaAllah. Okay. Jadi bila mana sebut pasal muhasabah diri ni memang sangat penting lah untuk kita sebagai umat Islam, kan. Seperti mana yang saya sebutkan awal tadi, insyaAllah. Jam pun dah 7.38, ada sedikit lagi masa berbaki. Terbaik. Okay, ada sikit lagi masa berbaki. Sebab kita sebagai pelajar, kan, saya nak kongsikan ni ekstra perkara lah, kan, yang saya nak kongsikan berkenaan dengan ilmu ni. Berkenaan dengan ilmu. Sebab apa? Sebab kita ni sebagai mahasiswa, sebagai orang yang menuntut ilmu, kan, kita ni bukan semata-mata bila nak hadapi final exam je kita nak kena study, kan. Ke habis final exam dah tak payah study dah, tak payah tuntut ilmu. Macam tu ke? Bukan, kan? So bila sebut pasal ilmu ni, kan, ilmu memang sangat luas, kan, sangat luas, dan kita kena sentiasa tuntut ilmu sebanyak mungkin. Sebab apa? Sebab ilmu dan ilmu ni sangat bila mana kita ada ilmu dan kita mengamalkan ilmu tersebut dan ilmu tu bermanfaat, insya-Allah macam yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, ada 3 bekalan akhirat kita, antaranya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat dan juga bermanfaat kepada orang lain, kan. So itu merupakan satu bekalan, bekalan kita di akhirat sana, insya-Allah. Okay, baik. Jadi apa yang saya nak kongsikan berkenaan ilmu ni, kan, pertama sekali kita kena banyakkan membaca, kan. Contoh macam pelajar-pelajar asasi kita, kan, kawan-kawan asasi kita, mungkin ada kat sini yang saya kenal, Syauki, kan, daripada asasi, dan beberapa orang daripada asasi dah habis final exam, kan. Sekarang dah free lah, dah free. Maksudnya jangan terus stop momentum kita nak buat revision apa semua tadi, kan. Terus letakkan satu target lah, apa yang kita nak buat sementara nak tunggu masuk kepada degree. Kita banyakkan membaca. Yang pertama, kita banyakkan membaca. Sebab dengan membaca ni pun boleh menambahkan ilmu kita tu lah, insyaAllah, kan. Bukan semata beli buku je, kan. Jangan banyak beli buku tapi bacanya tidak, kan.
Ini teguran untuk diri sendiri jugalah kan. Beli buku tu permulaan. Kemudian membaca, alhamdulillah. Tu next step. Kita kena sentiasa usahakan. Yang kedua ada apa? Yang kedua adalah hubungan vertikal. Pernah dengar ke hubungan vertikal ni apa? Hubungan vertikal ni adalah hubungan dengan Allah ataupun hablum minallah. Kalau semua pernah dengar lah, hablum minallah kan. Bagaimana maksud hubungan kita dengan Allah bagaimana kan? Sebab kita nak dapatkan ilmu ni kan. Kita kena ada ketakwaan dan iman yang kuat lah kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga apa? Hubungan horizontal. Hubungan horizontal ni semua anak kira pernah dengar lah sebenarnya kan. Hubungan horizontal ni hubungan kita dengan manusia macam mana kan. Kita punya lisan kita, kita punya akhlak kita kan, kita punya peribadi kita kan, kita jaga dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ada ustaz sebutkan lagi bukan semata hablum minallah, hablum minan nas je. Dia ada lagi satu hubungan dengan alam dengan alam sekitar kita kan, dengan tumbuhan, dengan semualah. Itu tambahan daripada pengisian ceramah yang pernah Ana hadiri lah. Okay, baik. Bila sebut pasal lisan ni juga kan, apa yang terkeluar daripada mulut kita ni, apa yang terkeluar daripada lisan kita ni kan, menggambarkan akhlak dan peribadi kita kan. Contoh kalau kita ni mulut kita ni selalu keluar makian-makian, cacian apa semua kan. So kena check balik, mungkin akhlak dan juga peribadi kita tu ada something wrong kan. There is something wrong with our akhlak dan peribadi kita tu. So kita kena perbaiki diri kita kan. InsyaAllah. So bila mana kita dah ada lisan yang baik, akhlak yang baik, peribadi baik, insyaAllah kan, hubungan horizontal kita sesama manusia ni tak ada masalah kan. InsyaAllah terjaga. Kemudian yang ketiga apa yang disebutkan, ni sama je ni yang tadi. Yang ketiga tadi lah. Yang keempat adalah banyakkan mendengar kan. Banyakkan mendengar. Sebab bila mana kita nak dapatkan ilmu ni kan, ada orang tu dia macam dia asyik mengeluarkan je kan, dia sebut je kan, tapi dia kurang mendengar. Bila mana dia kurang mendengar, mungkin dia maksudnya pandangan ataupun side view lain dia tak dapat lah kan. Bila mana dia macam mana nak kata, Allahumma salli alaihi macam mana okey, bila kita banyakkan mendengar kan pandangan-pandangan orang kan, tu pun satu ilmu yang mungkin orang tersebut yang mempunyai view yang berbeza dengan kita, tu pun si ilmu yang dia ada. Maksudnya bila mana kita mendengar, kita dapat faham side view dan juga ilmu, dasarkan ilmu yang dia ada tu lah kan. Kita akan lebih dapat banyak pandangan-pandangan kan, berbanding kita just stick tak nak dengar daripada pandangan-pandangan orang lain dan sebagainya. Tu maksudnya kita just tertutup dengan ilmu yang kita ada je kan. Kita tak dengar pun ilmu daripada orang-orang lain. Okay, baik. So sekarang pun dah 7.44. Secara ringkas dia, saya ingin sebutkan dari penyampaian lah hasrat daripada seorang ustaz ni lah kepada mahasiswa yang pernah saya catat lah, saya pernah hadir. Kalau ada dalam kalangan sahabat semua kenal Ustaz Afiq Farhan. Ustaz Afiq Farhan daripada Jabatan Pembangunan Mahasiswa kan. Beliau ada menyatakan bahawa mahasiswa ni, kita ni merupakan harapan negara kan. Mahasiswa ni kebiasaannya akan pada masa yang akan datang akan menjadi seorang pemimpin negara. Jadi kita kena ada mindset mencari jalan untuk kita sumbang memajukan negara kita kan. Mungkin ada yang dalam bidang ekonomi, ada yang bidang psikologi, ada yang bidang medik, ada yang dalam bidang engineering. Kita mahirkan dalam bidang kita dan kemudian kita sumbangkan kepada negara. Kita ajar dan kita bantu negara kita, majukan negara kita kan. Kita bantu rakyat Malaysia dan negara kita sendirilah kan. Kemudian apa yang disebutkan bila sebut mahasiswa ni, pertama mahasiswa ni perlu serius ataupun perlu serius lah
perlu serius tuntut ilmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan mahasiswa ni perlu berjiwa besar. Kan? Kita perlu berjiwa besar untuk kita mendapatkan sesuatu hala tuju yang besar lah. Kan? Maksudnya kita kena ada semangat besar. Yang ketiga apa? Yang terakhir lah. Yang terakhir yang disebutkan adalah kita ni perlu ada satu jati diri Muslim. Perlu ada satu jati diri Muslim nak pimpin dan majukan negara kita dengan Islam. Kan? Ada maksudnya dalam kalangan kita ada yang engineer kan. Engineer bukan setakat engineer tapi engineer Muslim kan. Engineer Muslim. Bila sebut engineer Muslim kita tidak melanggar, maksudnya melakukan perkara-perkara yang melanggar syarak dan sebagainya kan. Kita risau contoh kalau jadi pemimpin negara ataupun mana-manalah pekerjaan yang kita ada kan. Bila mana kita tak mengamalkan Islam tu secara syumul dalam diri kita ataupun secara sempurna dalam diri kita, yang tu akan menyebabkan bukan kemajuan negara tapi kemunduran negara. Sebab apa? Banyaknya berlaku rasuah, banyaknya berlaku ketirisan, kewangan dan sebagainya. So perkara-perkara macam tu yang kita kena elak kan. Macam mana kita nak bantu negara sebagai mahasiswa, kita kena daripada sekarang, bermula daripada sekarang kita perlu ada satu jati diri Muslim kan, nak pimpin ataupun nak majukan negara kita dengan Islam. Jadi itu saja perkongsian ringkas daripada saya. Wallahu alam. Saya ingin mohon maaf jika ada sebarang kekurangan yang penyampaian saya ataupun jika ada terkasar bahasa dan sebagainya, saya mohon maaf. InsyaAllah semoga dengan apa yang saya kongsikan ni sedikit sebanyaklah dapat memberikan semangat untuk sahabat semua terus bersiap sedia menghadapi final exam pada minggu hadapan kan. Ada yang dah hadir juga kan, ada yang dah hadapi part 1 kan, ada yang akan hadapi pada masa akan datang. Okey, baik. So semoga dipermudahkan segala urusan dan dipermudahkan menjawab final exam insya-Allah. Jadi itu saja. Ana akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan majlis kepada tuan moderator kita, Akhi Syahmi, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan jazak, syukran diucapkan kepada saudara Hafiz, Ahmad Hafiz selaku pengisi kita pada pagi ni. Alhamdulillah selesai kita punya slot ketiga iaitu orang kata apa, sharing time, tajuk muhasabah dan persediaan final exam. Alhamdulillah. Jadi seronok untuk Ana orang kata apa tadi dalam dapat perkongsian bersama saudara Ahmad Hafiz, iaitu tadi dekat ruangan chat. Dia tanya apa yang perlu kita buat sepanjang menghadapi exam. Antaranya yang anda nampak tadi ada yang kata tajdid niat. Jadi orang kata apa, kalau kita pernah faham patutnya tajdid niat ni pada mula awal lagi kan, kita kena tajdid niat ataupun boleh katanya kita perbaharukan niat kita. Tapi macam ada setengah orang dia kata aku baru dapat nak tajdid niat, aku baru nak tajdid niat, baru nak baharu niat kan. Sebenarnya itulah kita boleh je sebenarnya nak perbaharukan niat tu sebenarnya kan. Bila waktu boleh, cuma guru Ana pernah sebut sentiasalah untuk bertajdid niat, iaitu kena mengatakan bahawa kita cakap macam ni, Ustaz Ana kata, dia kata selalulah kita untuk orang kata apa, kita belajar ni kita tuntut ilmu, cuma kita berusaha untuk ilmu dan kita luahkan, kita orang kata apa, segala apa yang kita belajar. Kalau kat universiti ni kita belajar lah, kat SEM ni kita luahkan segalanya dekat exam. Macam tu lah. Dan satu kata-kata daripada Imam Syafi'i nak mungkinkan, beliau kata al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Nurullah, cahaya Allah itu nurullah la yuhda lil asi, cahaya Allah itu tidak diberi petunjuk kepada orang yang melakukan maksiat. Ya, jadi sama-sama. Sebab tu tajuk kita pada malam ni muhasabah, sama-sama kita muhasabah diri balik dan insya-Allah semoga kita dapat orang kata apa menghadapi peperiksaan insya-Allah. Jadi kita dah sampai ke penghujungnya, alhamdulillah. Ana minta mungkin ini yang terakhirlah untuk semua peserta ataupun semua yang hadir pada pagi ini, kita buka kamera untuk sama-sama kita adakan sesi bergambar insya-Allah. Nak bagi beberapa ni lah.
InsyaAllah dipersilakan buka kamera. Mungkin sahabat-sahabat yang lain. Alhamdulillah. Okay baik, ada ke yang lain? Okay baik, kalau tak ada mungkin ramai ada kekangan kot insyaAllah pagi ni kot. Okay baik, jadi semua ready yang dah buka kamera ni, korang je buka kamera insyaAllah. Okay, okay bismillah 1, 2, 3. Alright. Okay, terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah, jadi kita sudah sampai ke penghujungnya insyaAllah. Terima kasih sekali lagi yang pada hadir pada pagi ini.